Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya masih lagi pada bab yang keempat, pada menyatakan sabar. Sabar merupakan salah satu sifat terpuji yang semestinya ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita, yang sudah tentu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian. Maka dibincang dalam pertemuan kita yang lalu, dari segi sudut hukumnya, sabar itu hukumnya fardu ain terhadap semua individu. Hukumnya wajib fardu ain terhadap semua individu. Bila mana diuji maka kita wajib bersabar dengan ujian yang telah didatangkan kepada kita. Jadi insya-Allah malam ini kita nak sambung lagi perbincangan berkaitan dengan sabar. Berkaitan dengan sabar ini, sebelum ni kita dah cerita di muka surat 76 tulisan Jawi itu berkaitan dengan sabar itu tiga pangkat. Pangkat yang pertama sudah, pangkat yang kedua sudah. Malam ni kita pergi pangkat yang ketiga di muka surat 77 tulisan Jawi. Muka surat apa? 193. Pangkat yang ketiga iaitu pangkat pertengahan. Ni pangkat ini biasanya ada pada kita sebagai orang awam biasa, iaitu berkaitan dengan pasang surut. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, sesuai dengan iman kita ni. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurangan. Masa bertambah hebatlah masa tu, macam-macam boleh buat. Solat jemaah 5 waktu sehari semalam, baca Quran lagi, zikir lagi, solat sunat lagi. Masa bila tu? Masa itulah masa iman kita tengah naik, semangat amal ibadah kita kan. Tak berkira dalam urusan ibadah.
susah ke senang, istiqamah. Pasal apa? Masa tu kita kena ingat iman kita sedang naik, iman kita sedang memuncak. Dan ada masa kita rasa lemah badan kita, walaupun masjid bukanlah jauh daripada rumah kita, surau bukan jauh daripada rumah kita, 2-3 langkah je kan. Orang azan dengar je kan, kita duduk rumah kita, orang azan di surau dengar je kita. Tapi belum tentu bila masa jadi macam tu kita rasa lemah badan. Bila? Iaitu di saat ketika mana kan, kita tak mampu nak bersabar, kita kalah ketika itu, menang hawa nafsu ketika itu, maka walaupun dekat macam mana sekalipun orang azan sebelah telinga kita sekalipun, belum tentu kita boleh bangkit untuk terus istiqamah solat berjemaah. Walaupun dah dekat, walaupun dah datang surau. Tengok, saya nak sentuh ni. Kadang-kadang ada orang dah boleh datang solat maghrib, tapi belum tentu boleh istiqamah duduk dalam kuliah maghrib. Kenapa? Kerana kalah akal, menang hawa nafsu. Kenapa? Kerana benda-benda lain lebih menyeronokkan. Kecuali kita ada temu janji, ada masalah yang tak boleh dielakkan, tu cerita lain. Tapi kalaulah sengaja kita ketepikan kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi, duduk dalam majlis ilmu ni satu kelebihan. Majlis ini majlis yang ditunggu-tunggu oleh malaikat. Majlis ini majlis bercahaya. Malaikat tunggu-tunggu majlis yang kita duduk ni dilaksanakan, dianjurkan. Pasal apa? Pasal dia suka dengan majlis-majlis seumpama ni. Pasal apa? Pasal dengan majlis ini ada, kita diingatkan tentang hari kiamat, tentang kehidupan selepas pada mati. Bukan hanya hidup dunia, bahkan kita ni akan bincang kehidupan selepas pada mati, bincang dosa, pahala, bincang baik buruk kehidupan kita, bincang bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Malaikat suka, malaikat rahmat suka. Lalu dia datang merahmati kita, mendoakan kita dengan doa keampunan, doa rahmat daripada untuk kita semua. Tu malaikat. Sebab tu kita kena bersungguh juga. Kalau malaikat bersungguh cari majlis ilmu kerana nak menaungi majlis ilmu, kita yang sudah tentu mengharapkan rahmah dan kasih sayang Allah, kita yang sudah tentu mengharapkan keampunan Allah, itu kena minat majlis ilmu, kena rasa minat. Tak minat sekalipun kena paksa diri. Pasal apa? Dah memang macam tu dah. Majlis-majlis yang mendekatkan kita pada Allah, nafsu memang tak suka. Nafsu memang tak suka benda-benda macam ni. Maka masa ni lah kita nak lawan nafsu. Maka lawan nafsu itu bila mana kita menang, akal kita menang, kefahaman Islam kita menang, nafsu kita kalah, masa itulah dipanggil kita sebagai seorang yang sabar. Jadi malam ni kita nak cerita sabar pangkat pertengahan, yang mana pada ghalib kebiasaan yang ada pada kita semua sebagai orang awam biasa. Kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Pertengahan iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Ni pangkat ketiga ni, bila mana berperang antara akal dengan nafsu, maka dia tak lemah, tak mengaku kalah, tak mudah mengaku kalah. Macam kita keluar cari rezeki pagi-pagi kan, kita tahu dah tempat kita di bandar ni, keluar pagi jalan jam, balik waktu petang pun jalan jam. Penat tak nak tanya? Penat, confirm dah penat. Tapi besok pergi lagi tak? Pergi lagi, tahu dah jalan jam, tahu dah merangkak kita, tambah-tambah hujan pula kan, tambah-tambah ada accident pula. Tapi pergi tak kita? Pergi. Kita tetap dengan pendirian kita tidak lemah dengan apa yang kita hadapi. Pasal apa? Pasal kita tahu itu tanggungjawab harian kita untuk memastikan anak kita, isteri kita, rumah tangga kita tidak terabai dengan nafkah yang diusahakan oleh kita.
maka kita istiqamah. Allah Ta'ala bagi tak? Allah Ta'ala bagi kan. Bila mana kita bersungguh, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Berterusan kita pergi letih ke macam mana ke, kita fikir kita ni ketua keluarga, kita ni ada anak, kita ada isteri, kita ada orang bawah jagaan kita, maka kita kena bertanggungjawab ketika itu. Sudah tentu kita akan istiqamah kerana kita takut dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Letih, penat kan? Maka tetap kita istiqamah. Maka masa tu menang siapa masa tu? Menang akal kita. Nafsu kalah ketika tu. Kalau ikut nafsu nak pergi lagi tak? Kalau ikut nafsu tak payah pergi lah kan? Dah letih, dah penat kan? Relax kat rumah sudah kan? Sama juga dalam bab urusan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena berperang, kena bertarung dengan hawa nafsu kita, yang semestinya nafsu itu mengajak kita ke arah kejahatan dan maksiat. Kerja nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu amat mengajak kepada perkara-perkara kejahatan dan maksiat. Itu kerja nafsu. Bila mana kita tunduk kepada hawa nafsu, tunduk kepada maksiat dengan terlibat pada maksiat, nafsu kita rasa puas hati, syaitan iblis bertepuk tangan dengan tunduknya kita kepada hawa nafsu, dan kalahlah akal kita ketika itu. Kefahaman Islam kita kalah. Besar kemungkinan dengan sebab tak berapa nak faham, besar kemungkinan buat-buat tak faham, besar kemungkinan memang tak faham. Ada juga. Jadi sebab tu pangkat yang ketiga ini memang kena ada pada kita. Pangkat pertama memang tak dapat daripada kita. Pasal apa? Pasal macam mana sekalipun kita akan memenangkan agama, kita akan menundukkan hawa nafsu. Macam mana keadaan sekalipun, tu pangkat yang mula-mula kita bincang. Keadaan macam mana sekalipun, mesti kita akan mengalahkan nafsu. Itu pangkat hak mula-mula kita bincang bulan lepas kan. Yang ni pula, hak ni lebar tengah-tengah, pasang surutnya ada, maka kita tengok, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Maka sentiasa yang membangkitkan agama, sentiasa yang membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Kena sentiasa. Yang membangkitkan agama apa benda? Akal kita. Kita guna akal untuk menterjemahkan agama dalam kehidupan kita. Bila mana kita ada ilmu, kita ada kefahaman, kita tahu baik buruk, halal haram, makruh harus, yang mana sah, yang mana batal, semua tu dengan akal fikiran kita. Maka masa tu kita kena terus sentiasa membangkitkan agama dengan cara macam mana? Melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Lawan. Mari je kekuatan nafsu, maka kita tumbangkan dengan cara kita memikirkan akhirat, dengan cara memikirkan seolah-olah kita ni tak ada masa lagi dah nak bersenang lenang, tak ada masa lagi nak seronok. Kenapa? Kerana besar kemungkinan hari ini hari terakhir kita. Kalau tahulah hari ni hari terakhir kita, nak pergi enjoy mana-mana, tahu, kita tahu dah, kita tahulah hari ni hari terakhir kita, hari ni Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita. Agak-agak kita ni pergi mana kita? Kalau pergi masjid tak balik lah. Tak balik. Pergi masjid dengan Quran, lepas solat baca Quran, lepas baca Quran zikir, habis solat kita solat, lepas taubat hajat, lepas hajat taubat balik. Pasal apa? Takut-takut ada lagi sakit baki tu dosa dan maksiat hak kita buat sebelum ni. Tu kalau kita tahu ianya berakhir pada hari ni. Tapi kalau tak tahu, tu yang tunggal langgang tu. Pasal apa? Pasal rasa panjang umur lagi. Rasa panjang umur lagi. Walaupun orang meninggal dunia tu tiap-tiap hari. Hak meninggal dunia tu dia tak tahu dia meninggal hari tu. Kita pun sama juga. Kita tak akan mengetahui kita ni bila masa dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu dah terbujur kaku. Sahabat kita yang tahu, dia kata dah meninggal dah sahabat kita tu. Kita pun inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab tu kita kena rasa sebenarnya. Nak suruh kita kuat, nak tumbangkan nafsu, kita kena sentiasa berfikir seolah-olah ruang untuk kita tu
dah tak berapa lama dah tak banyak dah ruang untuk kita pasti kena rebut seberapa segera. Kena rasa seolah-olah kita celik lagi pagi esok, contohnya kita nampak lagi cahaya matahari ketika tu, maka kita kena anggap besar kemungkinan hari ni hari terakhir kita melihat cahaya matahari. Besar kemungkinan pagi esok kita tidak mampu lagi untuk meneruskan buka mata dan melihat cahaya matahari untuk meneruskan kehidupan kita. Besar kemungkinan macam tu. Ramai hak berlaku macam tu kan. Ada hak meninggal dalam tidur kan? Ada hak meninggal atas kenderaan. Ada hak meninggal dalam solat pun ada juga. Hak meninggal dalam solat, tengah-tengah solat sujud je sampai habis dia. Tahu-tahu meninggal dalam sujud. Ada orang meninggal dalam majlis ilmu, ada juga dia duduk sandar. Tahu-tahu orang dah bangkit semua sekali duduk sandar situ lagi. Pergi-pergi ingatkan dia tidur, rupanya dah selesai situ dah, habis. Tu mati dalam iman dia panggil. Ni penuntut ilmu yang beriman dia panggil. Sampai Allah Ta'ala pilih mati dalam menuntut ilmu. Sampai tahap tu. Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Kita kena gambarkan kita ni tak ada masa sebenarnya. Tak ada masa dah nak terlibat dengan maksiat. Tak ada masa dah nak seronok-seronok. Tak ada masa. Bila mana kita rasa tak ada masa dengan keduniaan, maka banyaklah masa dengan akhirat. Tapi kalau kita rasa banyak masa lagi, panjang lagi umur kita, masa tu kan, enjoy sangat. Seterusnya, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama. Kadang-kadang bila mana bertarung antara akal dengan nafsu, kadang-kadang menang yang menyeru pada agama. Bila mana menang yang menyeru agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Akal menang ketika itu, maknanya kita bertaruh nak pergi makan minum ke, nak pergi kuliah maghrib di surau. Duk bertembung antara dua tu. Kuliah maghrib ke sate station. Kuliah maghrib ke sate station. Kuliah maghrib ke sate station. Duk berbelah bagi 50-50. Duk sate station ke sate samuri. Hak tu sama je. Kalau sama macam tu. Tapi kalau bertembung kuliah maghrib ke sate samuri, kuliah maghrib ke sate samuri, kalau lah kita pun fikir-fikir balik, sate samuri lepas maghrib pun boleh makan lagi kan. Kalau bukan hari ni, besok boleh lagi makan kan. Hari ni pun dah berapa kali makan. Kuliah maghrib je muncul kuliah maghrib. Kan ada kuliah maghrib tak ada waktu subuh. Kuliah subuh kan. Kuliah maghrib ni hanya waktu maghrib. Kita fikir balik, fikir dengan akal kita. Kalaulah kuliah maghrib ini kuliah terakhir dalam hidup kita, kita akan menyesal buat selama-lamanya. Bahkan kuliah maghrib hak kita dengar malam ini ni sekali seumur hidup kita. Besok ada lagi kuliah maghrib ustaz. Tu kuliah maghrib besok. Ni hari ni, malam ni. Kita cerita yang malam ni. Ni malam ni je yang akan berlakunya kuliah maghrib. Yang mana tuan-tuan duduk ujung sana, penjuru-penjuru hak tuan-tuan duduk, ni hak malam ni. Malam besok besar kemungkinan berubah kedudukan ni. Yang bagi kuliah maghrib kemungkinan berubah orang dia. Maka kita akan berfikir balik, sate samuri ke kuliah maghrib. Fikir-fikir balik, kalaulah kuliah maghrib ini peluang terakhir untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Kalaulah lepas maghrib nanti, lepas isyak nanti kita akan meninggal dunia, ataupun inilah malam yang terakhir kita di dunia ini, kita akan menyesal buat selama-lamanya. Agak-agak menang siapa masa tu? Kalau kita fikir macam tu, menang sate samuri ke menang kuliah maghrib masa tu? Jawab sekarang. Menang kuliah maghrib. Pasal apa? Pasal kita guna agama ketika itu. Kita guna agama, kita tafsir agama menggunakan akal ketika itu. Tapi kalau kita fikir dengan nafsu kita, lama dah tak pergi makan sate samuri ni lama dah tak pergi, tak merasa ni duk fikir-fikir bak makan je kita ni. Lalas sekali kita fikir, alah tiap-tiap malam dah kuliah maghrib, malam ni je sate samuri pula. Lalas sekali apa benda jadi? Sate samuri ke kuliah maghrib?
Sate samuri lah jawab dia. Nampak? Sebab tu kita bukan kata nak nafikan sate samuri, tapi kita kena pandai. Dengan sebab kita ni kena bagi dunia dan akhirat. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak kan. Kita kena bagi. Maknanya kita paling selamat kita buat macam ni. Kita pergi dulu kuliah maghrib, kita pergi solat dulu macam biasa. Lepas kuliah maghrib, habis solat isyak, kita pun pergi mana pula? Pergi sate samuri kan. Dua-dua dapat. Sate samuri dapat, kuliah maghrib pun dapat. Maknanya kita dah memenangkan akal kita dengan menggunakan agama. Pada masa yang sama, nafsu kita pun kita dapat tewaskan dengan cara kita mendahulukan kuliah maghrib. Nampak? Makan dapat, belajar pun dapat. Macam itulah kedudukan dia. Tu bagi orang yang panjang akal, dia akan fikir macam tu. Tapi orang yang fikir semata-mata nak hidup dunia, seronok semata-mata, dia tak fikir kuliah maghrib, dia tak fikir solat berjemaah, dia fikir hanya keseronokan dunia, bagaimana nak kenyangkan perut. Sedangkan kita kenyangkan perut kita ni, itu bagi makan kepada apa? Tu makan kepada jasmani. Hidup kita ni, diri kita ni ada dua unsur penting. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Ni yang kedua. Jasmani, unsur pertama untuk jasmani, kita bagi makan kepada dia dalam bentuk makan minum hari ni lah. Dia makan sate, dia makan apa-apalah, nasi Arab, apa semua sekali, hak jenis-jenis makan minum macam tu. Tu makanan bagi jasmani. Jasmani ni terlebih makan mengakibatkan kita ni kena penyakit pada badan. Tu lebih makan lah tu. Kena penyakit benda macam-macam kan. Ada orang 3 serangkai, dia belaka. Dia semua. Tak sempat orang lain ambil, dia ambil. Dia dah balut, dia dah ambil semua sekali. Kecil manis pun dia, darah tinggi pun dia, gaut pun dia, jantung pun dia, semua macam-macam rangkaian dekat dia semua. Pasal apa tu? Pasal dia terbabas dalam bab makan minum. Dia tak dapat nak kenal pasti dia dah kenyang ke masih lapar. Nabi kata makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang dia ni pula tahu-tahu dah kenyang dah. Dia tak tahu dia ni masih lapar ke, dia dah kenyang, tahu-tahu dah kenyang. Bila mana makan, dia nak berhenti tahu-tahu kenyang dah. Lalas sekali duk main buah tu je tiap-tiap hari. Kalau makan 3 kali sehari, kenyang je. Kadang-kadang tak sempat nak lapar, makan lagi. Perut tu lapar lagi, perut tu kenyang lagi, tiba-tiba dah makan dah. Sepatut lapar baru makan. Tidak gitu ni. Nabi ajar makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebab tu yang orang ikut sunnah Nabi tu susah nak kena penyakit. Yang kita hari ni amalan sunnah duduk nombor 40. Nombor 40 amalan sunnah. Lalas sekali berterabur orang sakit zaman kita hari. Zaman Nabi dulu nak jumpa orang sakit susah kan? Pasal apa? Amalan sunnah dihayati dalam kehidupan. Hebat kan apa yang Nabi bagi tahu pada kita. Tapi kadang-kadang itulah kelemahan kita pada hari ini. Kita kena kembali kepada amalan sunnah. Okey, tengok balik pada perbincangan kita. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Pasal apa menang agama? Pasal kita mampu bersabar. Sabar. Sebelum ni saya dah terangkan. Sabar ni dia ada beberapa peringkat dia lagi. Sabar dalam ibadah, sabar dalam perkara taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, bala, bencana. 3 peringkat ni memang kita kena sabar. Dalam tampilkan diri kita sebagai hamba Allah yang sentiasa taat, tunduk dan patuh pada Allah, maka kita kena sabar. Saya dah ulang banyak kali. Contoh dalam bab nak datang surau masjid ni, kalau tak sabar boleh sampai tak? Tak sampai. Sabar ni asas dia kalau dalam bab benda-benda wajib, dalam melakukan perkara-perkara taat melibatkan tuntutan wajib, hukumnya fardu ain pada setiap individu. Itu sabar. Sabar dalam melakukan perkara wajib, hukumnya wajib,
fardu ain pada setiap individu. Contohnya solat. Solat fardu 5 waktu sehari semalam hukumnya wajib. Maka kita wajib bersabar dalam mendirikan solat tersebut, baik di rumah ataupun di masjid. Yang kita datang masjid ni dia lain pula jadinya. Yang kita datang surau ni dengan sebab kita boleh solat kat rumah, selesai wajib dia. Kita bersabar juga dengan melaksanakannya, hukumnya wajib kita bersabar. Datang ke masjid ni ada khilaf pendapat dah. Ada yang kata sunat muakkad solat berjemaah, ada yang kata fardu kifayah. Maka kalau kita datang, mampu datang ni, hukumnya sunat. Sunat. Jadi sunat. Kita dapat pahala sunat dengan pahala yang besar kita dapat. Amalan sunat. Kita lawan nafsu kerana menyempurnakan yang fardu dengan cara kita berjemaah di surau dan masjid, hukumnya sunat pula dengan pahala yang besar. Mana tidaknya besar? Berjalan daripada rumah ke masjid ke surau, pahala, gugur dosa dan dilipat kali gandakan pahala. Dalam surau ni kita duduk dengan solat berjemaah 27 kali ganda, duduk dalam majlis ilmu lagi. Ya Allah, banyaknya ganjaran pahala. Balik dapat pahala lagi tak? Pahala lagi. Walaupun dah habis kuliah, dah habis solat, kita balik ke rumah, kita melangkah balik rumah kita, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita. 10 hasanah setiap langkah. Satu langkah, satu dosa digugurkan, sampailah kita sampai masuk dalam rumah kita balik. Hebat kan? Hebat bagi orang yang faham. Bagi orang tak faham, dekat ke jauh ke, dia kata sama je. Satu lagi dalam bab meninggalkan maksiat. Dalam bab meninggalkan maksiat, benda haram, hukumnya wajib dan fardu ain juga setiap individu bersabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat mana? Maksiat ni larangan Allah. Larangan Allah ada berapa? Ada dalam bentuk haram, ada dalam bentuk makruh. Yang dalam bentuk haram hukumnya fardu ain pada setiap individu menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram itu. Fardu ain pada setiap individu. Manakala larangan dalam bentuk makruh, sunat bagi setiap individu melawan hawa nafsu, menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang berbentuk makruh tadi, sunat. Boleh? Itu kedudukan dia. Okay, seterusnya. Dan terkadang menang tentera syaitan. Kadang-kadang tentera syaitan menang. Siapa? Nafsu menang. Bertembung dua tu. Akal dengan nafsu kadang-kadang menang tentera syaitan, iaitu keinginan nafsu kita dan menyeru kepadanya. Last sekali kita pun tunduk pada nafsu, tunduk pada tentera syaitan. Kita pun terpaut hati dengan kepada hawa nafsu. Ada masa macam tu. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Hak ni lebar pertengahan. Masa menang, menanglah. Masa kalah, kita kalah kan. Macam kita ada masa kita kuat, awal lagi datang surau kan. Ada masa kita lemah, datang juga. Imam nak habis bagi salam pun sampai kita. Pasal apa? Pasal masa tu masa kita lemah. Bukan kata sibuk mana. Bukan kata bertembung mana-mana, tapi jadi berat badan kita, tak nak pergi kan. Allah, rasa tak pergi kan, nak pergi lah, tak apa, pergilah, buat juga, tapi hujung-hujung dapat ekor je. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi kita pun bangkit, kita dapat tasyuk akhir je bersama imam, tapi tak apalah, dapat ekor pun dapat juga. Ada orang ekor pun tak dapat, kepala pun tak dapat, apa benda pun tak dapat. Siapa tak datang, tak dapat benda. Sebab tu kalau kita rujuk pada hadis Nabi, risau kita sebenarnya. Orang hak jadi jiran masjid, jiran surau, tiba-tiba dia tak datang ke surau, ni parah dia. Nabi kata tidak nama solat jiran-jiran masjid, jiran-jiran surau ni, kecuali di mana? Di masjid, di mana laungan azan dilaungkan, di tempat laungan azan. Kalau kita ni surau lah kan, tak nama solat, dengan maksud kalaulah dia ni dengar azan, dia lebih suka solat di rumah, maka solat tersebut tak nama solat, dia panggil. Lepas tuntutan, tapi nilai dia kosong. Rugi tak? Rugi umur, berlalu umur, tiba-tiba tak ada nilai. Ni risau benda-benda macam ni kena pada kita. Risau kena pada kita. Siapa jiran masjid?
Jiran masjid, jiran surau ni orang yang bila mana dilaungkan azan, dia dengar azan tersebut. Dia dengar je, duduk kanan ke kiri ke belakang depan masjid, bila mana dilaungkan azan, maka dia dengar laungan azan itulah jiran-jiran masjid, jiran-jiran surau. Kalau macam tu jangan buka pembesar suara belah luar lah ustaz. Kan? Duduk belah dalam je. Tak boleh macam tu. Tujuan kita buat masjid surau ni nak panggil masyarakat bersatu hati di rumah Allah ini. Berjemaah di rumah Allah, kena buka pembesar suara. Bagi kuat supaya orang datang ke masjid. Kena macam tu. Sebab tu kita susah ke senang macam mana, kalau boleh ikhtiar lah. Latihan ini tuan-tuan, kita kena latih lawan nafsu ni kan? Cuba istiqamah datang berjemaah solat fardu subuh. Istiqamah datang berjemaah solat fardu subuh. Kalau mampu istiqamah fardu subuh berjemaah, insya-Allah hak lain jadi senang. Tak percaya, buatlah. Betul cakap tuan-tuan. Pasal apa? Pasal subuh ni tuan-tuan, kita berdepan dengan tidur kan. Kita dah tidur dah, tiba-tiba nak bangkit semula pergi solat. Apa orang boleh buat? Gak-gak. Bukan semua orang boleh buat. Sebab tu kalau kita nak istiqamah, betul-betul nak didik diri kita, cuba istiqamah solat berjemaah di masjid, di surau di mana laungan azan dilaungkan bila untuk solat fardu subuh. Waktu lain dia dapat dengan sendiri sebenarnya. Pasal kekuatannya akan datang bila mana kita boleh buat yang lebih susah. Kalau yang senang kita boleh buat, yang susah belum tentu. Contohnya maghrib kita boleh buat, belum tentu subuh. Zuhur asar boleh buat, belum tentu subuh. Tapi subuh antara yang paling mencabar, maka kita mampu buat. Hak lain yang senang insya-Allah kita mampu. Boleh buat macam tu. Sebab tu kalau zaman mengaji di pondok dulu, tok guru memang jaga betul dalam bab solat subuh berjemaah. Solat subuh berjemaah sampai tahap dia cek seorang-seorang. Sehingga 2 kali dia pergi kejutkan. Setiap pondok ni 2 kali dia pergi. Dalam lebih kurang pukul 4.30 sekali dia pergi, dia rotan pondok. Dia rotan pondok. Lepas tu dekat-dekat nak subuh lagi sekali. Dalam 15 minit sebelum subuh, maka dia pergi raung kedua. Mak ayah kita berapa kali kejutkan kita? Berapa kali? Masa zaman kita kecil-kecil, sekali, 2 kali. Wallahualam, tak bangun lah lantak dia lah. Tok guru zaman saya mengaji di pondok dulu 2 raung dia buat. Raung pertama, dia kejutkan kita solat sunat tahajud, bangun hafal Quran, bangun hafal hadis. Pukul 4.30 pagi bangun tahajud. Lepas tu dia mari semula, takut-takut kita dah bangkit, dah buat dah. Tiba-tiba kadang-kadang mengantuk, kita tertidur balik. Dia datang raung yang kedua. Bila? 15 minit, 20 minit sebelum subuh, mari lagi bunyi rotan. Ada setengah-setengah hak jenis nakal. Sebelum Tok Guru sampai ni, dia nyalakan lampu tu awal-awal. Oh ni bangun dah ni. Walahnya orang dia dalam kain selimut lagi. Ada jenis tu hak jenis nakal. Dia tengok Tok Guru tengok, oh ni dah menyala lampu ni. Dah buka lampu ni, maknanya orang dah bangkit kot. Ada jenis tu. Pasal apa? Pasal dia latih. Dia latih hawa ni, dia latih fardu subuh ni kerana hak ni paling mencabar. Melibatkan hawa nafsu yang perlu kita tumbangkan. Dia pun buat macam tu, buat. Masa pergi masjid dia buat cek lagi sekali. Dia tengok ada tak nama-nama ni. Tak ada, tak boleh makan pagi. Tak pergi solat subuh berjemaah tanpa uzur syar'i, dia tak bagi makan pagi. Sarapan pagi tak boleh. Nasi goreng ke, mi goreng ke, tak payah. Tak payah makan. Tu kira denda. Pandai-pandailah usaha sendiri macam mana. Dia buat macam tu. Subuh tak pergi, dia kata rezeki orang hak tak datang sembahyang subuh ni kata tertutup. Antara denda di dunia, sebelum Allah Ta'ala nak tarik rezeki lain, pengurusan pondok pun tarik rezeki. Tak bagi makan bihun, tak bagi makan apa ni, nasi goreng. Kita pun rasa tertekan masa tu. Mula-mula nak marah kita, mari juga celaka betul. Dalam, tak bercakap kat luar. Kat luar ni tak bercakap, Allah, tak boleh makan lah pula. Macam-macam kan. Lalas sekali fikir balik rebus telur kat pondok. Rebus telur, lepas tu letak kicap sikit. Nasi kosong.
Macam tu denda. Rupa-rupanya dalam keadaan tekanan macam tu, duduk tekan, kita pun lawan nafsu, lawan, ditarbiah. Lama-lama dia jadi benda biasa. Lama-lama dia jadi tak payah kejut rupanya. Dia kejutkan berapa lama je. Dalam tempoh 40 hari tu, kita di pondok, waktu masa tu memang dia kejut. Habis masa tu dia tak kejut dah. Abang-abang yang lama-lama tengok-tengok pondok dia, Tok Guru tak pergi lah. Pasal apa? Dia jadi sendiri. Yang kita baru-baru ni dalam tempoh 40 hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi Tok Guru pergi rotan pondok. Dia tak rotan orang lagi masa tu, pasal dalam proses dalam apa dia panggil orientasi 40 hari. Dia buat. Lepas je yang tu, maka dia tak buat dah. Tengok-tengok dia jadi hidup dengan sendiri dah. Tengok-tengok pagi-pagi penuh soft di masjid. Dia jadi dengan sendiri. Kita nak macam tu. Biar kita ni dilatih dengan subuh berjemaah, lama kelamaan dia jadi sendiri. Sampai satu tahap, ada masa, ada ketika kita ni tak boleh datang, kita rasa menyesal sangat. Kita hari ni tak boleh, dengan sebab terlalu penat badan, kita ni tak bangkit untuk solat subuh berjemaah. Kita rasa menyesal. Biar kita rasa menyesal sebenarnya. Biar macam tu. Kena latih yang susah dulu. Moga-moga dengan cara tu kita mampu istiqamah yang lebih ringan. Dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan menyeru kepadanya, dan yang menyeru kepadanya, ada jadi kita layan nafsu, dan perkara yang menyeru kepada nafsu tu menang masa tu. Tumbanglah kita masa tu. Terbabah tak datang dah surau, tak datang dah, pergi mana? Pergi tempat-tempat lain. Tempat lain boleh pergi, tempat-tempat menyeronokkan boleh pergi, sungai Congkok lah, sungai itulah, sungai inilah, semua boleh pergi. Tapi masjid, surau tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal menang dah ketika itu hawa nafsu dan yang menyeru kepadanya. Dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Bila mana menang nafsu, tak ada sabar masa tu. Tak payah kita cerita sabar masa tu. Pasal apa? Pasal dah menang nafsu, tak ada sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk dalam puak yang bersungguh-sungguh. Orang yang duduk dalam lebur, kadang-kadang menang nafsu, kadang-kadang menang akal, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk sikit. Hak macam ni masuk dalam puak yang bersungguh-sungguh. Dia kena bersungguh-sungguh, kena istiqamah, lawan tetap lawan. Ni baru betul-betul lawan tetap lawan. Lawan apa? Jihad lawan nafsu. Sebab tu istilah ni jangan duk guna tak kena pada tempat. Ni Islam pun nak lawan juga. Letih lah macam tu. Hak perlu kita lawan berterusan. Jangan pernah rasa jemu, jangan pernah rasa kita ni hilang kekuatan, iaitu berjihad lawan nafsu. Jihad lawan nafsu. Dalilnya khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik, dan yang lain yang jahat-jahat mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Walaupun pada masamu ada masa kuat, ada masa tak kuat, ada masa jemaah masjid, ada masa solat di rumah. Moga-moga Allah Ta'ala dengan cara dia usaha ikhtiar untuk lawan berterusan hawa nafsu. Moga-moga Allah Ta'ala terima taubat kita. Salah silap kita, tersasar sekali-sekala tu, moga-moga Allah Ta'ala terima. Sebab tu kita jangan berhenti taubat. Jangan berhenti taubat. Walaupun pagi tadi dah taubat, sohor ni nak kena taubat lagi. Kena taubat lagi. Tiap masa, setiap ketika kena hidup dengan istighfar. Lebih-lebih lagi bila kita berdepan dengan tekanan hidup kita. Allah Ta'ala uji dengan macam-macam. Benda pertama kita kena buat istighfar dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Sukar rasa sempit dada kita. Anak-anak buat masalah, jiran-jiran ada masalah dengan kita, di pejabat kita ada masalah. Mula-mula sekali sebelum kita menyalahkan orang lain, di kita sendiri dulu.
Mula-mula sekali tindakan kita sebelum benda-benda lain, apa benda kena buat? Taubat. Taubat. Jalan mendekatkan diri pada Allah. Allah Ta'ala bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara kamu bersabar dan mendirikan solat. Tu step kita. Mula-mula sekali. Maka kita ambil peranan nak selesaikan masalah kita dengan cara kita bersabar, pada masa sama istiqamah mendirikan solat. Solat sunat, sunat taubat, sunat mutlak, macam-macam, sunat hajat dan seumpamanya. Pasal apa dengan solat? Pasal saat paling hampir kita dengan Allah Ta'ala mana dia? Solat. Masa yang paling hampir kita kepada Allah Ta'ala, itulah dia masa kita sedang solat. Dalam solat tu sendiri, saya dah sebut sebelum ini, ada tempat yang paling hampir kita dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, iaitu masa kita sujud. Masa sujud, kita solat seorang-seorang diri di rumah 1/3 akhir malam, tuan-tuan sujud lama sikit tak apa. Duduk lama sikit dalam perilaku kita, dalam keadaan bersujud itu, dan kita duduk dalam keadaan itu, kita berzikir sebanyaknya, kita berdoa sebanyaknya, cerita masalah kita pada Allah Ta'ala, minta, mohon untuk kita merayu pada Allah Ta'ala dengan menggunakan hati kita. Allah Ta'ala faham tak bahasa hati? Allah Ta'ala faham bahasa hati kita. Kita nak berdoa dalam bahasa Arab, kita tak pandai bahasa Arab, takkan nak mengucap, nak doa bahasa Melayu dalam solat, nanti batal pula solat kita kan. Kita duduk diam-diam, tapi hati kita berperanan ketika itu. Biar hati kita berkata-kata. Bahasa hati Allah Ta'ala mengetahui. Duduk lama sikit, 5 minit, 10 minit, kena macam tu, tak dapat tidak. Semua ni berhajat kepada kesabaran. Kalau tak sabar boleh buat tak? Oh, tak boleh. Imam sujud lama sikit, oh lama imam ni, nak kita cabut biji mata. Imam sujud lama, rokok lama. Kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Okey, seterusnya, dan alamat bagi orang yang dalam pangkat ini. Pangkat mana? Pangkat pertengahan ni. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tetapi dia tetap berusaha untuk mengalahkan nafsu. Alamat bagi orang yang dalam pangkat ini, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Dia tinggal setengah keinginan, hak sepatut dia layan keinginan tu, tapi dia tinggal. Pasal apa? Pasal dia nak buat perkara-perkara yang bertepatan dengan syariat, iaitu keinginan yang dhaif, yang lemah. Keinginan yang lemah, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Kalau hak jenis kuat-kuat, tak boleh. Contohnya dalam bab makan minum, tak boleh makan minum ni. Hak biasa-biasa, asal cerita je, cerita ni, kita ni lama dah ikut cerita ni lama. Kita jenis minat P.Ramlee pula tayang waktu orang solat pula, contohnya. Kita fikir-fikir balik, tak apalah, P.Ramlee je bukan benda pun. Kita pun lawan, tak tengok cerita P.Ramlee, datang berjemaah di masjid. Itu menang. Dalam bab keinginan yang kita lemah, dan lemah ia daripada keinginan tersebut. Maknanya tak apa kuat kita nak tu. Tapi keinginan yang kuat, ni tak mampu kita. Contohnya orang ajak kita pergi makan, bukan selalu orang nak ajak ni. Ni dia. Kita pun tumbang masa tu. Tak apa, bukan buat benda bukan benda haram, benda harus. Maka masa tu tak apalah, sekali-sekala. Orang macam ni duduk lebar pertengahan, dalam pada masa yang sama dia tetap lawan nafsu, lawan, minta berterusan dengan Allah Ta'ala. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Keinginan yang kuat tadi, dia tinggal. Walaupun kuat, tapi dia tetap tinggal keinginan untuk nak buat perkara tersebut. Nafsu ke arah perkara tersebut kuat, tapi kadang-kadang dia mampu lagi handle perkara tersebut. Ni pangkat ini yang kita nak ada pada kita. Paling kurang kena ada pada kita pangkat ini. Dan terkadang meninggal ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Setengah masa walaupun kuat, tapi dia tinggal juga, dia tak layan juga. Dan tiada pada setengah masa yang lain, tapi ada masa setengah masa yang lain dia tak kuat. Anak
nak berdepan dengan keinginan yang kuat. Lala sekali dia tumbang juga. Maklumlah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul kan. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya. Bila mana dia tak mampu nak buat yang terbaik, dia rasa duka cita. Contohnya, sepatut dia datang berjemaah di masjid, tapi dengan sebab dia badan lemah, badan letih, kadang-kadang sakit kepala sikit kan, pening, rasa penat badan kan, program penuh, tapi kadang-kadang lemah badan, lalas sekali tak dapat nak datang ke masjid surau. Masa tu dia rasa duka cita, walaupun sikit je. Orang dulu tuan-tuan, orang dulu hak buta, hak sakit pun bimbing ke masjid. Pasal apa? Pasal mereka nampak nilai akhirat lebih daripada nilai dunia. Mereka nampak dia datang masjid ni seolah-olah dia pergi restoran, boleh makan, boleh minum. Dia bagi makan kepada siapa? Unsur yang kedua saya sebut dah tadi. Unsur pertama bagi makan kepada jasmani dengan makan minum yang kita makan pada hari ni. Unsur yang kedua iaitu unsur rohani. Kita datang masjid, datang surau, berjemaah, solat, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu ni, kita bagi makan kepada siapa ni? Bagi makan kepada unsur yang kedua iaitu unsur rohani. Rohani. Bila mana tak boleh nak bagi makan kepada rohani, maka masa tu rasa duka cita. Allahu Akbar, macam mana benda ni boleh berlaku sampai gini? Orang lain boleh, tiba-tiba kita tak boleh. Kita rasa duka cita. Biar kita rasa duka cita. Dengan sebab tak mampu nak buat yang terbaik, maka kita rasa duka cita ketika tu. Lalu kita berdoa, cuba lagi dan lagi untuk terus istiqamah lawan hawa nafsu kita. Dan berkekalan ia melawan hawa nafsunya. Berkekalan istiqamah lawan nafsu. Dan memeranginya, kena memerangi hawa nafsu. Kena memerangi hawa nafsu. Maka inilah perang yang lebih besar. Berjihad yang lebih besar, iaitu perang kita dalam melawan nafsu kita. Pasal berterusan sampai hari kiamat pun kita kena lawan nafsu sebenarnya. Kan? Sampai hari kiamat kita kena lawan nafsu. Tak habis sebenarnya. Tak habis kita berperang, berjihad lawan nafsu ni, sampai ke hari kiamat pun tidak akan selesai. Nafsu tetap akan cuba sedaya upaya untuk memastikan kita ni terbabas, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, habis pangkat yang ketiga iaitu pangkat pertengahan, iaitu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Masa kalah kita kena rasa duka cita. Kalah kita kepada hawa nafsu, tak mampu nak buat terbaik, maka kita kena rasa duka cita. Nak buat macam mana kan kita lemah, maka minta tolonglah kepada Allah. Banyakkan zikir, nak kuatkan semangat kita. Kuatkan semangat dengan banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Moga-moga dengan cara tu kita jadi kuat dengan cara berzikir. Okey, untuk seterusnya, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Maknanya setiap masa lah. Hak ni bila cerita? Bulan depan cerita kan. Okey, sebelum saya tutup ni, saya nak cerita apa yang berkaitan dengan kita sekarang ni berada pada bulan Muharram. Dan kita ni antara benda sunat dalam bulan Muharram ini, sememangnya ada hadis Nabi SAW menitik beratkan tentang amalan-amalan sunat dalam bulan Muharram. Antaranya kita puasa sunat pada hari Ashura. Ashura ni bukan bubur Ashura. Ashura dengan maksud apa benda? Asyarah dengan maksud 10 kan? 10. Hari Ashura ni dengan maksud hari yang ke-10. Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Cuma perkara ni zaman Nabi dan para sahabat dulu, bila mana Nabi dan para sahabat berpuasa pada 10 Muharram, maka kaum Yahudi dan Nasara pun dia kata saya lebih berhak berpuasa pada 10 Muharram. Maka bertitik tolak daripada situ, Nabi pun suruh puasa pada hari ke-9 Muharram. Dia panggil hari Tas'a.
Perkara ni sabit dalam hadis Nabi. Saya terjemahkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni hadis sahih. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura ni puasa ke-10, hari ke-10 Muharram, dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. Nabi puasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat lain puasa. Bila hari Asyura ni kalau nisbah pada realiti kita hari ni sekarang, besok ke lusa? Hari Selasa kan, lusa. Hari Selasa nanti tu kita berada pada hari Asyura. Zaman Nabi dulu, Nabi puasa dan Nabi suruh sahabat-sahabat puasa. Kemudian ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ni antara hari kebesaran, hari keagungan dalam agama lain. Kaum Yahudi dan Nasara mengagungkan hari tersebut." Sahabat bagi tahu pada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9." Maknanya hari Tasuat. Untuk tahun akan datang kita akan puasa hari Tasuat, hari ke-9 Muharram. Supaya apa? Supaya dengan tujuan supaya ianya berbeza dengan puasa golongan Yahudi dan Nasara. Supaya berbeza. Tujuannya. Sebab tu kalau kita puasa juga boleh tak? Makruh kita buat puasa ketunggalan hari Asyura semata-mata. Kita nak supaya tak sama dengan puasa Yahudi dan Nasara, kita puasa sehari sebelum. Ataupun kalau kita terlupa, langsung tak terlupa. Kalau kita sehari sebelum bila? Kalau nisbah pada kita hari ni, hari Asyura Selasa. Sehari sebelum hari apa? Besok lah. Puasa besok pula hari Isnin kan. Dalam mazhab Syafi'i, kita puasa hari Isnin ni, Nabi perintah pada kita bukan hari Asyura je, bukan bulan Muharram je, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu Nabi suruh kita puasa bila? Hari Isnin dan hari Khamis. Maka dalam mazhab Syafi'i, kita boleh bila mana kita puasa hari Isnin, kita dapat pahala puasa sunat hari Isnin, dan pada masa sama kita niat puasa hari Tasuat. Tu kita kena buat amalan macam tu. Lalu Nabi kata macam mana? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Namun belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Nabi wafat tahun depan. Tak sempat nak sampai lagi Muharram tahun depan, Nabi dah wafat. Tapi pesanan tu ada tak? Pesanan supaya puasa hari Tasuat tu sudah ada. Cuma Nabi tak sempat nak buat perkara tersebut. Allah Ta'ala wafatkan Nabi. Tapi kita kena buat tak? Itulah cara amalannya. Ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bagi orang yang tak puasa pada hari Tasuat, dia puasa hari Asyura, nak lari daripada perbuatan tersebut, tasyabuh dengan amalan kaum Yahudi dan Nasara, dia boleh puasa dah hari lain. Dia boleh puasa 11 Muharram. 11 Muharram dia boleh puasa. Supaya tak sama dengan puasa Yahudi dan Nasara. Okey. Pengajaran di sebalik hadis ini, antara hari yang digalakkan berpuasa pada bulan Muharram ialah puasa hari Tasuat 9 Muharram, iaitu sehari sebelum hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Okey. Yang kedua, puasa 2 hari itu puasa 2 hari iaitu puasa sunat Tasuat 9 Muharram dan puasa sunat Asyura 10 Muharram adalah untuk membezakan amalan berpuasa seorang Muslim dengan puasa orang Yahudi dan Kristian. Nak bezakan. Bahkan memang kita tak boleh bertasyabuh dengan amalan-amalan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kita samakan. Kalau boleh lari. Segala benda yang sama dengan amalan-amalan golongan kufar, kita kena mengelak. Contoh dalam bab benda-benda lain. Contohnya kita buat kenduri kahwin, ada benda. Ada persandingan, ada tepun tawar dan seumpamanya. Ni tasyabuh dengan amalan dalam agama Hindu.
maka kena lari tak? Kena lari, kena mengelak daripada terlibat. Hukumnya haram perbuatan tersebut kerana tasyabuh dengan amalan-amalan dalam agama Hindu. Sama benda-benda yang lain juga. Benda-benda yang lain pun sama juga. Okay. Jadi atas dasar itulah sahabat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita pasang niat kita, tanam keazaman kita untuk kita pastikan kita lah salah seorang yang terpilih untuk berpuasa bermula besok. Puasa besok hari Tasu'at, bertepatan juga dengan hari Isnin. Kita puasa dulu besok, lepas tu lusa pula. Lusa hari Selasa tu kita puasa hari Ashura. Puasa. Ganjaran pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dosa-dosa kita. Yang sememangnya kita ni berhajat pada keampunan Allah Taala. Ada peluang benda-benda macam ni, puasa terus. Ada peluang puasa. Lepas tu saya nak jemput tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, puasa hari Ashura, hari Selasa ni, saya buat keputusan di masjid saya tu, kita buat majlis berbuka puasa. Kita buat kari kambing, majlis buka puasa ni, kari kambing, dan adalah banyak lagi benda-benda lain. Kita sediakan untuk 100 orang. Besar lah tu. Maknanya benda sunat ni kadang-kadang orang kata, alah sunat je ustaz. Maknanya kita hak diberi pencerahan sikit banyak ni, jom. Tak kira lah kari kambing ke benda ke, benda kita nak programkan. Ada orang nak menyumbang, eloklah tu kan. Maknanya kita sama-sama pergi buka puasa. Pada masa sama malam tu ada kuliah maghrib Ustaz Fazlur Rahimi. Nak datang pun sini rasanya. Tuan-tuan pergi sambil-sambil buka puasa, malam tu dengar kuliah Ustaz Fazlur Rahimi. Makan dapat, puasa pun kita dah buka, malam tu kita dapat dengar kuliah pula. Alhamdulillah kan. Banyak benda kita dapat. Moga-moga kita dapat beramal dengan amalan dalam bulan dalam Muharram ini. Cuma berkaitan dengan bubur Ashura tu, hak tu tak ada dalil, tak ada nas sebenarnya. Nak buatlah. Boleh makan bubur kan. Kalau nak buat, kalau tak nak buat, tak nak buat sudahlah kan. Jangan marah orang buat. Kan? Pasal adalah sandaran-sandaran tersendiri berkaitan dengan orang hak nak buat ni. Kalau buat macam tu, adalah berkaitan dengan cerita-cerita orang-orang dulu yang mana saya semak cerita tersebut dari segi sudut asasnya memang tak ada asas sebenarnya. Asas yang kuat berkaitan dengan cerita tersebut bukanlah daripada hadis sahih, bukanlah daripada cerita-cerita yang boleh dikatakan jadikan sandaran yang benar. Cuma boleh jadikan amalan tak? Kalau kita niat buat bubur Ashura tersebut, nak kumpulkan masyarakat, nak satukan masyarakat, nak silaturahimkan mereka dengan program tersebut, pada masa sama bila mana dah ramai, kita pun bagi pencerahan tazkirah 10 minit, 15 minit, okey bagus macam tu. Cuma kalau kita iktikad sunat buat bubur Ashura, tu dah lari. Boleh? Jangan iktikad sunat kita buat bubur Ashura. Tidak. Tak ada. Tidak ada nas pun berkaitan dengan bubur Ashura tersebut. Sebab tu saya sebut nak buatlah. Elok saya tumpuan makan juga. Kalau orang jemput kita pergilah. Saya pergi. Macam tahlil juga, orang jemput saya pergi. Cuma gitu, kita kena berlapang dada dengan benda-benda khilafiyah ini. Kita berlapang dada tuan-tuan ya. Jangan kita nampak orang buat, kita orang pertama yang menentang. Kalau kita tak nak, jangan kita menentang. Pasal apa? Pasal setiap perbuatan ni orang dulu mula dulu. Orang dulu dah mula dulu, maknanya dia lebih hampir kepada Nabi. Dia dah selidik dah dari segi sudut sandarannya. Tak ada dalil khusus, ada dalil umum. Ada dalil umum. Di Pantai Timur memang banyak benda-benda ni. Saya dalam askar 21 tahun. 21 tahun kan? Bubur Ashura. Bagus ya. Asal CEO saya orang Kelantan. Buat Saya seronok je buat kan. Kalau harapkan kita sendiri nak kacau bubur Ashura, memang muntah kita situ. Pasal kalau cara Kelantan buat, dia buat lepas subuh. Bila masak tu? Tengah hari. Bukan tengah hari. Tengah hari tu hak biasa-biasa. Selepas asar. Dekat asar ataupun selepas asar, hampir maghrib baru masak. Dah setengah-setengah, kuali hampir bocor. Banyak benda lah kalau kita buat benda ni sebenarnya. Kalau dengan kesatuan yang betul, banyak benda kita boleh buat
ta'awunnya, macam-macam dibahas oleh para ulama. Cuma saya cerita di sini dari segi sudut sandarannya memang tak ada. Tak ada. Nak buat silakan. Cuma hak tak nak buat tu jangan marah orang buat. Gitulah. Cuma pendirian sayanya nak buat tak nak buat sudah. Hak saya suruh buat, saya tekan suruh buat hak tadi. Puasa sunat tadi hak saya tekan. Pasal apa? Bulan Muharram ni sekali je dalam setahun. Nak jumpa hari Tasu'at sekali je dalam setahun, sehari je dalam setahun. Nak jumpa hari Ashura sehari je dalam setahun. Tak buat tahun ni, nak cari tahun depan agak-agak kita boleh sambung umur. Agak-agak confirm panjang umur, belum tentu. Sebab tu hak ni walaupun sunat, saya bagi tekanan di sini, cadangan, bagi sokongan yang betul-betul di sini supaya sahabat-sahabat semua, muslimi semua, kita buatlah puasa hari-hari kebesaran Islam ini yang memang sudah tentu pendalilannya ada berasaskan hadis-hadis Nabi, yang lebih-lebih lagi melibatkan hadis yang sahih. Buat amalan, pahala besar kita dapat. Ustaz, apa peristiwa 10 Muharram Ustaz? Lupa lah dulu ada dalam WhatsApp. 10 Muharram peristiwa adalah macam-macam. Cuma peristiwa macam saya sebut tadi lah, peristiwa tersebut bukanlah warid daripada dalil yang sahih. Berkaitan dengan satu ketika Nabi Nuh alaihissalam, berkaitan dengan masa tu tak ada makanan kan, tak ada makanan dengan sebab baru lepas banjir besar taufan kan, tak ada makanan, lalu dikumpul kan, maka nak makan satu-satu tak cukup kan, lalu digabungkan semua sekali makanan, semua sekali masuk situ, beras, jagung, macam-macam masuk situ. Lepas tu bubur Asyura ni macam-macam ada kan, macam-macam ada, beras ada dalam tu, jagung ada dalam tu kan, kacang-kacang pun ada dalam tu macam-macam ada dalam tu, semua sekali. Ambil pada peristiwa tu, cuma peristiwa tu sendiri dari segi sudut sahihnya bukanlah peristiwa yang sahih sebenarnya. Adalah peristiwa tu, cuma dari segi sudut pegangan kita tak boleh pegang pada peristiwa tu sangat. Ada yang mengatakan peristiwa tu Israiliyat lah. Bila mana macam tu kita ambil daripada hadis ini, Nabi suruh puasa sebagai salah satu hari kebesaran. Tak payahlah kita bersandar sangat kepada sunat buat bubur Asyura. Pasal apa? Pasal dalilnya tak kuat. Gitulah. Ambil situ. Cuma di sebalik tu banyak kebaikan dia dari segi sudut umum. Kebaikan tu kita bila mana kita buat di masjid di surau, semua orang datang, kita bergotong royong menyatukan masyarakat, situ pula dibincang. Maknanya kalau saya lah, kalau di kampung-kampung dulu, saya pernah juga duduk dalam kelompok masyarakat di masjid surau di kampung. Bila mana ada macam tu, sambil-sambil bergotong royong, sambil-sambil tu bila mana kita nak bagi bubur Asyura, nak agih bubur Asyura ni, masa tu kita ambil peluang lah, bercakap lah sepatah dua tentang kesatuan, tentang ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita ambil setengah jam 45 minit bagi kesedaran pada masyarakat. Harap dia datang kuliah maghrib, dia tak datang. Harap dia datang kuliah subuh, lagi tak datang. Hari Jumaat nak habis khutbah kedua baru dia sampai. Lalah sekali kita curi peluang macam ni. Ambil peluang macam ni, dia dah datang dah, bagi sikit-sikit. Paling kurang sambil-sambil dia dapat bubur, sambil-sambil tu dia dapat sedikit banyak ilmu dan kefahaman Islam untuk dia bekalkan hari-hari yang berbaki. InsyaAllah kita sama-sama beramal. Jadi cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya berhenti awal sikit. Ini tak awal dah rasanya, pasal isyak awal, maghrib pun awal. Jadi kita dah ngam 1 jam. Di badan saya pun badan penat hari ni, pasal daripada pagi tadi program dekat-dekat nak maghrib dah sampai tadi rumah, tak sempat nak rehat sangat. Jadi saya berhenti awal sikit lah hari ni. Sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.